Baik, kita mula. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Nampak skrin saya at-tadribat? Nampak Ustaz. Nampak Baik. Jelas. Jelas baik. فاليوم إن شاء الله نكمل درس الفعل الماضي المبني للمجهول. Jadi untuk pelajaran minggu lepas kita dah lihat tajuk al-fi'lul madhi al-mabni lil majhul, iaitu fi'il madhi yang bentuk dia tu dibina, yang dimaksudkan mabni itu artinya bentuk dia dibina untuk majhul. Dan yang kita dah lihat minggu lepas, majhul itu artinya unknown, tak diketahui, artinya pelaku dia tak diketahui. Jadi untuk mudah bahasa dia, fi'il ni adalah untuk, kalau kita nak bina ayat pasif lah, dibuat, dimakan, dipukul dan sebagainya, maka bentuk fi'il tu mesti kita tukar. Tak boleh lagi guna bentuk fi'il yang biasa kita guna. Contoh, masalah kalimat syariba, tu bentuk biasa kita guna kan, syariba minum. Jadi bila sebut syariba mestilah ada orang dia. Siapa yang minum? Al-walad. Tapi kalau kita nak tukar ayat tu kepada diminum, bentuk dia mesti ditukar kepada bentuk mabni lil majhul. Jadi bagaimana nak tukar kepada bentuk diminum? Mengikut pelajaran kita itu, kaedah umum dia adalah kita mesti tukarkan baris fi'il itu. Ya, biasanya baca syariba, sekarang ni fi'il mesti huruf yang pertama mesti tukar kepada dhammah. Syu. Dan yang kedua, huruf yang sebelum akhir, huruf akhir ba, sebelum dia immediately, sebelum dia huruf ra itu mesti dibariskan dengan baris bawah. Itu adalah kaedah umum. Syuriba. Jadi daripada syariba, minum, bertukar kepada syuriba. Syuribal ma, air itu diminum tanpa kita nak sebut siapa pelakunya. Okay? Itu adalah kaedah umum untuk fi'il mabni lil majhul. Dan kita juga dah lihat bahawa ada beberapa keadaan, contohnya kalau melibatkan fi'il yang ada harful illah, fi'il mu'tal yang ada alif kan, alif di tengah itu. Jadi apabila ada alif di tengah ba'a, maka fi'il tu nanti akan bertukar bentuk dia kepada bi'ah. Ini pun kita saya dah terangkan sedikit lah apa proses yang berlaku. Jadi daripada alif tu ditukar kepada bentuk bi, ya, dan baris tu pun masih lagi kita gunakan kaedah umum dia, tukarkan baris bawah. Okay, ya. Dan begitu juga ada contoh-contoh yang lain apabila fi'il itu lebih daripada 3 huruf, 4 huruf, 5 dan 6 huruf. Contoh tasallama, menerima. Kita nak tukar kepada diterima. Kaedah umum masih lagi kita tukarkan baris depan. Tu. Dan huruf yang sebelum akhir. Second last, yang ni. Li. Jadi tu, li. Yang lain tu ikut. Kecuali yang di tengah. Yang di tengah ni pun kadang-kadang kena tukar jugalah. Untuk dalam contoh ini, tak bolehlah baca tu salima. Ditukar kepada tu su juga, mengikutkan baris yang sesuai, baris sebelumnya. Jadi daripada tasallama bertukar kepada tu sulima. Itu ya. Begitu juga dengan yang 6 huruf pun sama juga. Ista'mala, menggunakan. Ista'mala, kita nak tukar kepada digunakan. Baris yang pertama mesti tukar kepada u. Baris yang sebelum akhir tukar kepada mi. Baris yang di tengah ni mengikut yang baris hadapan. Jadi dia bertukar kepada ustu'mila. Ustu'mila. Dan maknanya adalah telah digunakan. Telah digunakan. Jadi itu adalah kaedah umum yang kita nak lihat sebentar lagi, ataupun latihan yang kita nak lakukan sebentar lagi berkaitan dengan al-fi'lu al-madhi al-mabni li al-majhul. Jadi kita lihat latihan tadribat ya. Kalau ada yang dah cuba tu bolehlah sebutkan apakah perkataan al-fi'lul madhi al-mabni lil majhul yang sesuai untuk ayat-ayat ini. Kita lihat yang pertama. Al-Qur'anu fil masajid. Al-Quran fil masajid. Al-Quran fil masajid. Apa yang kita lakukan terhadap Al-Quran? Contoh kita baca, contoh kita hafal kan. Tapi sekarang ni kita tak nak kata saya baca ataupun Ali baca, tidak. Kita nak kata Quran itu dibaca, telah dibaca. Apakah fi'il dia? Ataupun dihafal. Apakah fi'il dia?
Nah, tafadhali. Siapa yang dah cuba ni? Nak kata dibaca. Kalau tak dapat, sebutkan dulu apa fi'il dia. Membaca dalam bentuk mabni lil ma'lum. Artinya bentuk yang biasa kita guna, apa fi'il dia? Membaca. Ya, Farid. Qara'a. Qara'a kan. Itu fi'il yang biasa, qara'a. Tapi dalam ayat ni kita tak nak gunakan qara'a sebab kita nak kata dibaca. Jadi apa yang akan berlaku kepada qara'a? Quri'u. Quri. Okey. Kita bariskan dulu ya. Yang pertama baris depan kan. Kemudian huruf yang sebelum akhir which is huruf ra, bariskan bawah. Betul? Bawah. Ya, betul. Betul. Kemudian kita ada huruf yang terakhir, huruf hamzah. Baik, huruf hamzah ni kita tak tukar apa-apa. Huruf akhir kita jangan tukar. Kerana kaedah dia hanya menyebut huruf yang pertama dan huruf yang kedua akhir. Bukan huruf akhir ya. Jadi huruf akhir kita tidak tukar, maka kita kekalkan baris atas dia iaitu A. Jadi dibaca dengan puri A. Puri A. Cumanya disebabkan ini adalah huruf hamzah, maka hamzah ni dia ada beberapa bentuk. Untuk dalam keadaan ini ditukar kepada bentuk yang hamzah yang berada di atas rumah ya. Jadi dibaca dengan puri A. Bacaan dia masih lagi sama puri A, cuma ejaan dia bertukar ya. Itu ada kaedah lain lah ya. Baik, betul. Jadi ayat kita puri al-Qur'anu fil masa. Quran itu telah dibaca fil masajid. Puri A dibaca. Naam, sahih. Ada fi'il yang lain tak yang boleh kita guna? Dihafal. Kita nak kata dihafal. Menghafaz, dihafaz. Tukar kepada dihafaz. Apa fi'il untuk perkataan menghafaz? Hafaz itu sendiri perkataan Arab lah. Ha, fad, ha, fa dan za. Kalau nak kata menghafal, kita akan baca dengan hafizah. Hafizah menghafal. Jadi sekarang macam mana nak tukar kepada dihafal? Hufizah. Hufizah, betul ya. Jadi hufizah, betul. So sekarang ni ayat dia telah bertukar kepada Al-Quran itu telah dihafal di masjid. Jadi sebenarnya fi'il itu melibatkan hanya 3 huruf, senang. Quri'a, hufizah. Wazan dia fu'ila. Mudah ya, untuk 3 huruf tidak ada masalah. Baik, kita cuba nombor 2. Al-lahmu indal ghada. Al-lahmu indal ghada. Laham, daging. Pada waktu lunch, ghada. Semasa waktu lunch tu, apa yang dilakukan terhadap daging itu? Yang kita boleh kata daging itu dimakan, daging itu dimasak, daging itu dihidangkan. Ya. Apa dia, Farid? Akala. Akala, betul. Akala makan ya. Tapi sekarang ni kita nak tukar kepada mabni lil majhul. Akilu. Akilu tak boleh, tak ikut kaedah. Ukilu. Ukilu. Ukila. Ukila, sahih, betul. Betul. Yang depan tu mesti ikut kaedah dia. Ki. Dan yang akhir ni jangan tukar kerana ini adalah trademark untuk fi'il madhi. Apa-apa fi'il madhi memang selalu akan berakhir dengan baris atas. Kalau kita tukar, dia akan bertukar nanti. Maka ukila, betul, sahih. So kita kata ukila lahmu. Tak nak sebut dah siapa yang makan, tak penting. Yang penting nak cerita daging itu telah dimakan. Ukila lahmu inda al-ghada. Betul. Jadi kita cuba fi'il yang lain. Contoh saya berikan fi'il. Sekarang ni saya nak berikan fi'il yang ada syaddah di tengah. Ada, menyediakan. Telah menyediakan. So sekarang kita nak kata daging itu telah disediakan, maknanya dihidangkan lah. Telah dihidangkan ataupun disediakan pun boleh, prepared kan. Disediakan pada waktu makan tengah hari. Apa yang akan berlaku kepada fi'il a'adda? Sama kaedah dia seperti tadi. Alif itu tukar kepada baris hadapan ya. Dan seterusnya kaedah yang terakhir, yang seterusnya mengatakan huruf yang kedua akhir. Yang kedua akhir. Di sini ada masalah kerana di sini ada syaddah. Jadi apabila ada syaddah di sini, yang dia ada proses yang berlaku, tetapi
Saya cuma nak tunjukkan yang mudahnya. Apabila fi'il terbentuk begini, a'adda, dia akan bertukar menjadi u'idda. U'idda. Yang belakang ni kita tak tukar, kita tak kacau kerana dia ada syaddah. Kita pindahkan baris yang sepatutnya baris pada huruf dal itu, dipindahkan kepada huruf ain. Jadi kita akan baca u'idda. Okay? U'idda. U'idda lahmu bermakna daging itu telah disediakan. Jadi kaedah umum dia masih lagi ada baris depan dan baris bawah. Cumanya kadang-kadang akan ada perubahan tertentu lah, kepada beberapa perubahan yang berlaku kepada fi'il sekiranya fi'il itu mempunyai masalah-masalah tertentu. Contohnya di sini ada syaddah, mudha'af yang kita dah belajar dahulu. Baik. Itu adalah contoh al-misal al-thani, ukila ataupun u'idda. Al-misal al-thalis, an-nafidhatu indal har. An-nafidhah indal har, tingkap. Tingkap itu pada ketika panas. Har bermakna panas. So apa yang dilakukan terhadap tingkap sewaktu cuaca panas ataupun semasa suhu tu panas. Ini mudah. Kita nak kata apa? Dibuka. Buka. Ughliqa. Ughliqa bagus, tapi ughliqa makna tutup. Nak buka Okay, tak apa, saya tulis dulu. Apa tadi? Ughliqa Ughliqa. Contohnya kita buka ikon, mesti tutup tingkap lah. Ughliqa. Okey, betul? Fi'il ini telah berada dalam bentuk mabni li al-majhul. Asalnya adalah aghlaqa. Yang dalam kamus kita hanya jumpa bentuk yang maklum. Yang ini takkan jumpa dalam kamus. Apa yang kita lakukan sebentar tadi ni semua tak ada dalam kamus. Kerana ini mesti menggunakan kaedah nahwu ataupun kaedah sarf. Aghlaqa, buka. Jadi nak tukar kepada dibuka, bariskan depan yang pertama u. Dan huruf yang sebelum yang akhir lam, bariskan bawah. So dia jadi ughliqa. Betul, sahih. Tetapi lihat apa yang dibuka. Apakah perkataan yang kita buka itu? Muannas ataupun muzakkar? Muannas. Muannas muannas. Jadi apabila perkataan yang tadi kita buka, apa yang dibuka? Tingkap. Maka tingkap itu mesti kita padankan dengan fi'il. Sebagaimana yang kita dah biasa jumpa kan, fi'il dan fa'il mesti serupa. Muzakkar dan juga muannas, maka di sini pun sama. Di sini kita dah ada marbutah, maka fi'il tu mesti ditukar kepada versi untuk muannas. Jadi kita tambahkan apa di hujung dia? Ta, betul. Ta, kita tambahkan ta. Ta ta'nis. Ta untuk yang perempuan tu kan. Ta, betul. So ayat tu ataupun fi'il itu bertukar kepada ughliqat. Ughliqat Jadi ada dua perkara lah di sini. Yang pertama, bentuk itu kita tukar. Dan yang kedua, kita pastikan fi'il ini sesuai dengan perkataan selepas itu. Ya, ughliqat. Okey. Cuba dapatkan perkataan yang seterusnya. Membuka. Kita nak kata dibuka. Ughliqa ditutup. Sekarang ni nak kata tingkap itu telah dibuka pada waktu panas. Perkataan buka. Fatahah. Betul, buka. Sekarang ni nak tukar kepada dibuka. Futihah, sahih. Futihah. Jadi bentuk dia dah betul. Sekarang ni cuma nak pastikan dia sesuai dengan yang dibuka itu. Ini mu'annas. So kita nak kata tambah ta seperti tadi. Ta untuk mu'annas tu. Ta'nis dipanggil. Futihat. Betul. Jadi fi'il dia kita tukar kepada futihat. Futihat kita tukarkan kepada bentuk mu'annas. Okey, sahih. Fataha menjadi futihah. Baik. Itu adalah untuk al-misal al-salis, futihat an-nafizah. Jadi untuk fi'il yang ada ta di belakang ni, tanda sukun apabila ada alif lam, bolehlah kita tukar baris di bawah untuk sambung. Jadi kita baca futihatin nafizatu. Itu untuk bacaan saja. Futihati an-nafizatu inda al-har. Naam. As-soalur rabi', as-sahnu ba'dal akl. As-sahn, pinggan. As-sahnu. As-sahnu ba'dal akli. Selepas makan, apa yang kita lakukan terhadap pinggan itu?
Okay, ada siapa ada jawapan? Basuh ke? Okay, basuh pinggan. Pinggan itu dibasuh selepas makan. Apa perkataan basuh? Ghasala. Ghasala. Baik, apakah bentuk yang sesuai di sini? Fi'il asal ghasala, telah membasuh. Nak tukar kepada telah dibasuh. Ghusila, sahih. Ghusila. Betul So, ghusila sahnu. Na'am. Ghusila sahnu ba'dal akli, sahih. Tak perlu tukar kepada bentuk mu'annas kerana sahn muzakkar, satu tinggal. Nah, ghusila sahnu ba'dal akli. Wa akhiran rakam 5 az-zakatu fi syahri Ramadan. Zakat itu pada bulan Ramadan, apa yang kita buat pada zakat itu? Selalu Bayar. Ya. Dafa'ah. Dufi'ah. Okay, bayar. Apa dia? Apa? Mari. Dufi'ah. Dufi'ah. Okay. Dufi'ah bermakna dibayar. Okay, sahih. Asal dia dafa'ah. Asalnya dafa'ah membayar. Sekarang ni nak kata dibayar, dufi'ah. Okay. Di situ dah betul. Cumanya kita cek apa yang dibayar, zakat. Ni mu'annas. Mu'annas. Jadi nak tambah apa? Tambahkan ta. Tambahkan ta. Tambahkan ta. Di sini ada dua keadaan, dua perkara lah ya. Yang pertama ni sarf dia. Saraf dia. Apa bentuk dia nak tukar. Yang di sini nahu dia. Disebabkan ni mu'annas, maka ditukar kepada mu'annas. So ayat fi'il yang betul adalah dufi'ah. Dufi'atiz zakatu fi syahri Ramadan. Itu adalah al-tadrib al-tadrib al-ijabah li-tadribi al-awwal. Untuk latihan yang pertama ya. Ada soalan untuk at-tadribul awal? Baik. Al-an at-tadribus tsani ba. At-tadribus tsani hawwil al-af'al al-madiyah. Tukar, hawwil al-af'al al-madiyah al-mabniyah lil majhul. Fi'il madhi yang bentuk dia mabni lil majhul ila af'al madiyah mabni lil ma'lum. Sekarang ni nak tukar kepada bentuk mabni lil ma'lum. Mabni lil ma'lum bentuk yang asal, bentuk yang biasa kita jumpa ya. So mabni lil ma'lum. Ma'lum itu maknanya yang diketahui pelakunya, ma'lum. So ma'aid al-kitabah, kemudian ulang balik tulis apa ayat itu marratan tsaniyatan, untuk kali yang kedua, ma'ataghir, serta tukar ma yalzam, apa yang perlu tukar. Tukar apa yang perlu di sini antaranya yang mu'annas tadi ya. Sekiranya mu'annas perlu kita tambahkan ta. Itu antaranya. Baik. Al-fi'lu al-mabni lil ma'lum. Jadi di sini dia dah berikan fi'il dia. Kusira, musiha, ustuqbila, bi'a, ulija. Ini semuanya bentuk mabni lil majhul. Baris depan kan? Baris depan. Dan ada baris bawah sebelum akhir itu. Baik, apakah fi'il mabni yang al-ma'lum? Fi'il asal dia. Kusiral ka'su artinya cawan itu dipecahkan. Kusira, dipecahkan. Al-ka's, nak tukar kepada memecahkan. Jadi kalau nak tukar kepada bentuk mabni lil ma'lum, dia lebih sukar sedikit. Kerana seperti yang kita dah belajar dahulu, untuk fi'il yang 3 huruf, macam mana nak tahu bacaan dia? Kena rujuk kamus. Jadi untuk fi'il ni kena rujuk kamus lah, apakah bacaan asal dia. Kalau mabni lil majhul, mudah, dia ada kaedah. Mabni lil ma'lum tak ada. Jadi boleh tak kita agak? Seperti yang kita dah tahu, kalau fi'il itu 3 huruf, sama ada fa'ala, fa'ula ataupun fa'ila. Itu sahaja bacaan yang sesuai. So apa nak baca di sini agak-agak lah. Kasara, betul. Fa'ala kan. Jadi kita cubalah salah satu daripada yang 3 tu dan kita rujuk dalam kamus. Dan untuk fi'il ini betul, fi'il ini adalah kasara, bukan kasira ataupun kasura. Baik. So kasara maknanya dia dah bertukar kepada memecahkan. Jadi bila bertukar kepada bentuk fi'il yang asal, kenalah sebut fa'il dia. Kalau tadi tak ada fa'il, sekarang ni mesti ada fa'il. Siapa yang memecahkan? Letaklah al-walad kan. Kasara al-walad. Di sini kita kena tambah. Kerana fi'il dia adalah mabni lil ma'lum. Fa'il dia mesti diketahui, mesti disebut. So kasara al-waladu, apa yang dipecahkan? Al-ka'sa.
al-ka's. Jadi dia sudah menjadi seperti ayat yang kita biasa jumpa kan. Fi'il, fa'il dan juga maf'ul bih, al-ka'sa. Kasaral waladu al-ka'sa. Betul, ini adalah ayat yang mabni lil ma'lum. Maka ini adalah ayat mabni lil al-majhul. Boleh ya? Itu adalah contoh yang pertama. Kasara. Kusira, kasara. Tidak perlu tukar muzakkar muannas kerana walad muzakkar di sini masih lagi bentuk muzakkar. Baik. Al-thani, al-jumlatu tsaniyatu musiha ad-darsu. Di apa ni? Musiha ni dipadam. Kalau di papan hitam ni kan. Di whiteboard tu musiha dipadam. Pelajaran itu telah dipadam. Pelajaran itu telah dipadam. Okay, nak tukar kepada memadam. Siapa yang memadam? Fi'il dia fi'il yang sama lah, mim sin ha. Cuma baca dia, ni kena rujuk kamus. Okay. Cuba agak dulu, apakah bacaan yang mungkin betul? Selalunya fi'il madhi kalau 3 huruf ni dia yang huruf depan dengan huruf akhir mesti ma, mesti sa. Cuma huruf tengah itulah yang kita tak pasti ya. Di sini masaha juga. Rujuk kamus akan kata masaha. Baik, masaha memadam. Tambahkan fa'il. Bila mabni lil ma'lum mesti ada fa'il, mesti ada pelaku. Siapa? Siapa yang dah padam lesson ni? Cikgu kan? Masaha Mudarris. al-mudarris. Masaha al-mudarrisu fa'il dia. Apa yang cikgu padam? Ad-darsa. Masaha al-mudarrisu ad-darsa. Jadi ad-dars di sini telah menjadi maf'ul bi, maka dibaris mansub seperti yang kita dah pelajari dahulu ya. Masaha al-mudarrisu ad-darsa. Tukar musihad darsu. Kalau perhatikan baris darsa di sini apabila tukar kepada mabni lil majhul dia bertukar baris ya. Ini nanti dalam pelajaran yang satu lagi kita akan belajar. Kenapa baris dia ditukar daripada darsa tukar kepada darsu. Ka'sa tukar kepada ka'su. Itu dalam pelajaran yang selepas ni. Baik. Seterusnya, rakam salasa. Ustuqbila dhaifu. Telah disambut tetamu itu. Ustuqbila dhaifu. Ini kalau kita lihat, fi'il ini adalah fi'il yang berapa? 5 huruf, 6 huruf. Jadi sekiranya fi'il itu lebih daripada 3 huruf, seperti yang kita dah tahu dulu, ada wazan yang kita boleh ikut. Tak perlu lagi rujuk kepada kamus. Jadi di sini kita cuba padankan dia dengan wazan yang kita dah pernah belajar dahulu. Alif, sin, ta, fa, ain, lam. Bagaimana cara kita baca wazan ni dulu? Istaf'ala, betul kan? Jadi berdasarkan kepada apa yang kita dah belajar, kita tahu ini bacanya mesti istaf'ala. Oleh itu, kalau fi'il dia alif, ustuqbila tadi, apakah bentuk yang baru ataupun bentuk mabni lil majhul? Astagfirullah. Kalau kita baca as tak sesuai. Ikut wazan tadi. Wazan tadi kita baca apa? I kan? I. I. Jadi bila di situ I, di sini mesti I juga. Jadi apakah bacaan kita yang baru sekarang? Istaf'ala. Istaf'ala, betul. Mesti ikut wazan dia. Ya. Jadi sekiranya fi'il tu lebih dari 3, senang. Kita ikutkan wazan. Cuma kalau 3 huruf, itu yang kena rujuk kepada kamus. Jadi di sini tak ada masalah. Kita akan baca istaf'ala, istaf'ala. Itu adalah bentuk-bentuk yang asal. Makna dia bertukar daripada disambut, bertukar kepada menyambut. Jadi bila dah bertukar kepada menyambut, kenalah ada pelaku dia. Siapa yang menyambut tetamu? Istaqbala. Taklah nama siapa-siapa kan, Ali. Istaqbala Aliyun. Tetamu tadi, ad-daif. Ad-daifah, maf'ul bi. Ad-daifah kan. Di sini ad-daifu. Tapi bila tukar kepada bentuk asal, menjadi maf'ul bi ad-daifah. Ya. So, ustuqbila, istaqbala. Apabila dia lebih dari 3, rujuklah semula kepada wazan fi'il yang kita dah belajar dahulu. Istaqbala. Okey, boleh. Nombor 4. Bi'at al-bida'atu rafiqatan. Bi'atil bida'atu rafiqatan.
barang itu, barang dagangan lah ni, bid'ah. Barang itu telah dijual. Ini telah dijual. Bi'ah, telah dijual dengan murah. Rakhisatan. Keadaan barang itu semasa dijual murah. Ini hal yang kita dah belajar itu, dijual murah. Okay. Sekarang ni daripada perkataan dijual kita tukar kepada menjual. Ini yang 3 huruf. Bukan 4 ya. Ta ni disebabkan muannas. Maka bila 3 huruf seperti yang kita dah tahu kena rujuk kamus. Tambahan pula di sini kalau kita perhatikan dia ada huruf illah, huruf ya. Tambah ada masalah lain pula. Jadi apa dia fi'il dia yang kita dah biasa sebut menjual? Ba'at. Okey, jadi betul. Fi'il dia adalah ba'a. Letakkan dulu fi'il dia ba'a. Siapa yang jual? Nak guna ba'a ataupun nak guna ba'at? Ba'ah. Kepada pelaku dia. Ba'ah. Kalau di sini dalam ayat yang asal, bi'at disebabkan barang itu dijual mu'annas, maka ada ta. Tapi untuk ayat yang kita bina ni bergantung, depends on kita punya fa'il. Siapa fa'il di sini? Tujar. Tujar contoh, baik bagus. Kalau kita letakkan tujar peniaga kan. Bi'at tujar peniaga-peniaga. Jadi disebabkan tujar itu muzakkar, maka fi'il dia adalah ba'a. Tak perlulah tambah ta. Kerana pelakunya muzakkar. Ba'a at-tujaru al-bida'ata rakhisatan. Itu kanlah perkataan yang ada dalam teks tu. Ba'a at-tujar al-bida'ata rakhisatan. Tetapi sekiranya kita tukar kepada muannas, Fatimah contoh, maka di situ perlulah ada ba'at. Jadi untuk mabni lil ma'lum akan bergantung kepada siapa pelaku dia. Ya, untuk tentukan sama ada muzakkar ataupun muannas. Naam. Al-fi'lu al-khamis, ulija. Ulijal maridu, telah dirawat. Ulija bermakna telah dirawat. Sakit itu telah dirawat. Nak tukar kepada bentuk merawat. Doktor telah merawat pesakit. Jadi ini pun ada huruf apa ni? Huruf illah. Huruf illah. Tapi boleh kita boleh kita dapatkan bentuk asal dia. Kalau kita tukarkan kepada bentuk asal, dia akan menjadi bentuk mengikut wazan fa'ala. Asalnya adalah fa'ala, mabni lil majhul, dia akan bertukar kepada bentuk ni lah. Alif itu akan bertukar kepada waw ya, disebabkan ni adalah huruf illah. Fu'ilah, dilakukan. Jadi ini bentuk dia. Mabni lil ma'lum, mabni lil majhul. Ulija fu'ilah. Jadi apakah fi'il asal dia? Mengikut wazan ini, fa'ala. Alaja. Betul, sahih. Jadi bentuk fi'il asal dia adalah alaja. Ya. Mengikut wazan fa'ala. Betul. So alaja. Siapa yang merawat? Letakkanlah. Doktor. Alaja at tabib. Alajat tabibu. Siapa yang dirawat? Letakkan balik kataannya al-marid. Pesakit itu kan. Alajat tabibu al-maridah. Ya. Jadi ini adalah contoh. Untuk ini proses terbalik lah. Jadi kalau tukar kepada mabni lil majhul, boleh tukarkan baris sahaja. Tapi untuk tukar kepada mabni lil ma'lum, ini perlu kepada rujuk kamus sekalian 3 huruf ataupun rujuk kepada wazan yang kita dah pelajari dahulu. Dan kecuali apabila kita bertemu dengan yang ada huruf illah, itu perlu kepada proses lain lah. Tapi untuk harf illah ni tak banyak, boleh kita hafalkan apakah fi'il-fi'il dia. Okay. Padalah untuk mabni at-tadribul salis. At-tadribul salis, jim, hawwilil af'al al-madiyah al-mabniyah lil ma'lum ila af'al mabniyah lil majhul. Sekarang ni bentuk yang terbalik, bentuk yang asal. Mabni lil ma'lum tukar kepada awil, tukar kepada mabni lil majhul. Kemudian letakkan ayat. Ya. So kita cuba dapatkan sahaja fi'il mabni lil majhul. Ayat tu boleh bina tuan-tuan. Okay. Hafizah. Tadi kita dah buat perkataan ni. Hafizah. Menghafal. So dihafal mabni lil majhul. Hufizah. Hufizah. Bagus.
Hufiza. Dihafal. So ayat mudah kita, apa yang dihafal? Letak saja perkataan selepas itu. Hufiza Al-Quran. Al-Quran. Itu mengikut contoh kita tadi kan, Hufizul Quran. Cuba kita tukar kepada perkataan lain. Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk telah dihafal. Surah Al-Mulk telah dihafal. So Hufiza Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk telah dihafal kan. Baik, ada tak apa-apa yang perlu kita lakukan kepada fi'il Hufiza itu? Tambah ta. Tambah ta, betul. Sebab dia adalah untuk mu'annas kan. Kerana surah itu mu'annas, maka dalam keadaan ini kena ada ta. Itu saja tambahan kita ya. So bergantung kepada inilah. Sekiranya jawapan kita Al-Quran tadi, tak perlu tambah ta. Hufizal Quran sahaja. Okay. Al-jumlatu tsaniyah. Istakhdama, menggunakan. Tukar kepada digunakan. Ni 6 huruf. Okay, apa yang akan berlaku kepada fi'il itu? Ataupun cara baca dia bagaimana sekarang? Ustakhdimu. Okay, baris depan kita baris dhammah ya. Kemudian apa lagi? Baris yang akhir kita baca baris bawah ya. Okay, yang lain, kalau baris mati ikutkan. Sekarang ni masalah kita pada huruf yang tengah ni. Okay, apa yang kita nak lakukan? Nak baris atas ustakhdimu mengikut yang asal ke ataupun kena tukar? Untuk fi'il yang panjang begini, huruf yang tengah ni pun kita akan tukarkan mengikut huruf yang depan. Barulah dia sesuai dari segi bacaan. Kalau tak, kita akan baca ustakhdim. Tak berapa sesuai bacaan. Ikutkan baris depan, U. Maka di sini pun kita tukar kepada baris ustukhdim. Dan bagaimana nak baca huruf mim? Ikut dia. Ma. Ikut yang mana? Ma. Jangan tukar mim yang akhir tu jangan tukar. Kerana ini adalah baris asas untuk fi'il madhi. Kita masih lagi pada fi'il madhi. Maka fi'il madhi memang akan sentiasa berakhir dengan baris atas. Jadi jangan ditukar. Kalau tukar, dia akan bertukar nanti kepada fi'il mudhari' dan sebagainya. Tak nak tukar. So ayat dia fi'il ustukhdima digunakan. Jadi kita tambahkan apa yang digunakan. Apa yang telah digunakan. Kolam. Al-qalam boleh. Ustukhdimal qalam. Ustukhdimal qalam. Pen itu telah digunakan. Bagus. Okay, nah. Al-an, raqam salasa. Yang tadi ustukhdima al-qalam. Baik, ustukhdima al-qalam. Al-an, raqam salasa, da'a, berdoa ataupun mengajak. Dua makna. Mengajak ataupun berdoa. Di sini ada huruf inlah. Agak-agak apa yang akan berlaku kepada fi'il ini? Okay. Tukarkan dulu. Apa baris dia? Du. Huruf I. Betul. Jadi sekarang ni masalah kita ada pada huruf akhir. Kerana huruf akhir dia alif kan? Jadi ni nak buat alif ke? Ganti dengan ya. Ganti dengan ya. Kerana kalau kita letak alif, macam mana nak baca tu? Tak sesuai kan? Maka alif tu tak sesuai. Yang dalam keadaan ni perlu ditukar kepada ya. Barulah boleh kita baca du'iyah. Ini adalah apabila dia melibatkan ada harful illah. Harful illah ya. Maka inilah bentuk dia. Da'a du'iyah. Du'iyah telah didoakan ataupun telah diajak. Baik. Kita buatkan ayat. Binakan ayat mudah. Kita kata telah diajak Muhammad. Muhammad telah diajak ke majlis. Ataupun Muhammad telah diajak ke sekolah. Du'iyah Muhammad ila al-madrasah. Contoh. Kalau ayat yang asal, da'a kena ada orang yang mengajak. Di sini terus saja diajak. Fi'il yang seterusnya, ta'allama, mengajar.
Tukar kepada diajar. Apa fi'il sekarang? Bagaimana cara baca dia sekarang? Tu'allimu. Tu'al. Li. Kalau tu'allimu. Kalau tu'allimu dia dah bertukar kepada fi'il mudhari'. Ta'allama tu'allimu makna mengajar. Tu'ul 5. Tu'ul 5. Tu'ul 5. Okey. Baris depan untuk huruf yang pertama. Baris bawah untuk huruf yang sebelum akhir. Yang lain tu kita ikutkan. Ma. Di sini huruf ain tu perlu tukar kepada huruf kepada baris dhammah, mengikut baris depan. Jadi dibaca sekarang dengan tu'ul 5. Ya. Ta'allama mengajar, maaf bukan mengajar, ini belajar. Ta'allama belajar, tu'ul 5 dipelajari. Dipelajari, tu'ul 5. Apa yang telah dipelajari? So kita letakkanlah. Pelajaran itu telah dipelajari dengan baik, contoh. Apa ayat dia? Pelajaran itu telah dipelajari dengan baik. Pelajaran Darsa. ad-dars. Okey. Ad-dars. Tapi di sini tak dibaca dengan darsa lah. Dibaca dengan darsu. Kalau ayat atas betul darsa. Tapi sekarang ni dipelajari darsu. Dengan baik, jayyid. Di sini kita nak jadikan dia keadaan hal yang kita belajar. Jadi kalau hal, apakah baris akhirnya? Jayyidun, jayyidan ataupun jayyidin? Jaidan. Jayyidan, betul. Ini mengikut pelajaran hal yang baru ni kan. Kita nak kata dengan baik, jayyidan. Ya? Baca dengan jayyidan. Betul. Hadza huwa fi'il ta'allama. Okay. Al-an fi'il raja'a. Raja'a, mengulang kaji. Bukan balik ya. Kalau balik, ulang raja'a. Tidak ada alif. Raja'a. Itu pulang. Sekarang ni raja'a. Dia mengulang kaji. Raja'a. Tukar kepada bentuk diulang kaji. Cuba dulu. Ra menjadi Ru. ru. Okay, ra menjadi ru. Okay. Kemudian apa lagi yang nak tukar baris? Jim. Jim. Jim tukar kepada baris bawah. Okey. Sekarang ni dah dapat fi'il dia ruji'ah. Tapi bagaimana cara nak eja? Ra. Apa akan berlaku kepada alif itu? Tukar. Tukar kepada apa yang sesuai dengan baris dhammah depan? Wow. Wow, sahih. Jadi dia tukar, huruf illah tu ditukar mengikut baris yang sesuai lah. Dalam keadaan ini yang sesuai adalah huruf waw. So dibaca ruji'ah. Betul. Jadi fi'il baru kita adalah ruji'ah, telah diulang kaji. Jadi kita boleh bina ayat. Pelajaran itu telah diulang kaji. Ruji'ah. Ad-darsu. Pelajaran itu telah diulang kaji amsi, semalam. Ruji'ah ad-darsu amsi. Pelajaran itu telah diulang kaji semalam. Okey. Fahazihi hiya al-amsila atau al-ijabah li tadrib jim ya. Tadrib jim. Okay. Boleh ya? So untuk mabni lil majhul, kaedah umumnya ada tak susah, baris depan, kemudian huruf akhir, baris bawah, sebelum akhir, baris bawah. Cumanya apabila ada harful illah, apabila ada huruf apa, kalau dia lebih daripada 3 huruf, maka ada perubahan tambahan yang perlu kita lakukan. Fahadza huwa darsuna 'anil fi'lil madhi mabni li al-majhul.